إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين شامل الله ولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن صعب سهلا إن شئت سهلا اللهم يسر ولا تعسر اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang mulia dan dirahmati, alhamdulillah. Alhamdulillah pertamanya kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita berada di dalam sebaik-baik tempat dan sebaik-baik majlis. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat sama-sama kita amal, ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi kejayaan dunia dan akhirat. InsyaAllah kita sambung bab salatul jamaah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil ulum fid darin. Wa sahha iktida'un salimun bi sadisin lil bawli awil mazi awil durati wa qa'imun bi qa'idin wa mutawaddihun bi mutayammimin la talzamuhu i'adah wa kuriha iqtida'un bi fasiqin wa mubtadi'in karafidi wa illam yujad ahadun siwahuma ma lam yakhsha fitnatun. وقيل لا يصح الاقتداء بهما وكره أيضا الاقتداء بموسوس وأقلف لا بولد الزنا لكنه خلاف الأولى. Di penghujung perbahasan mengenai solat berjamaah dan sah mengikut orang yang sejahtera dengan orang yang salis, yang sulus, sama ada sulus kencing atau sulus mazi atau sulus angin.
dan orang yang berdiri dengan mengikut orang yang duduk, dan sah orang yang berwudu mengikut imam yang bertayamum, dan yang tidak wajib diulang. Baik. Dan sah mengikut orang yang sejahtera dengan salis-salis, orang yang sulus, orang yang besar. Sama ada besar ni dia ada 2-3 perkara. Besar ni maksud dia kalau besar kencing yang sentiasa keluar air kencing sedikit, yang tidak ada waktu kering. Tu dia penyakit tu. Nah, Allah uji dia macam tu, sedikit susah dengan ibadah. Sama ada dasar kencing ataupun mazi, dasar mandi. Ada orang diibadahkan dengan mazi yang sentiasa keluar, bukan dengan sebab dia sentiasa tengok perempuan dan sebagainya, tapi Allah badakan dia sikit-sikit keluar mazi, sebagaimana orang yang keluar air kencing tadi. Bila dia tengok keadaan dia ada kalau air kencing ni, kalau mazi nampak sedikit melekit, lekat warna putih kat situ, keluar. Bila nak sembahyang, apabila dia tengok ada. Apabila dia nak pergi kencing masuk tandas, dia cek keadaan dia ada. Jadi setiap kali dibalakan. Contohnya tak kering, tak kering, sentiasa keluar. Audura, ataupun angin yang sentiasa keluar angin, yakni melalui kemaluan belakang. Biasanya kalau keluar angin melalui kemaluan depan pun sama juga. Tak kira lah keluar depan ke belakang kan. Ezo bocor, belakang pun keluar, depan pun keluar angin. Baik. Jadi yang sulus umpama tu, kalau orang perempuan sulus sudan yang sentiasa keluar darah, dia panggil darah, yang tu dia panggil darah istihadah. Lebih kurang permasalahan dia ni. Ataupun yang keputihan kalau perempuan. Keputihan tu dia keluar cecair putih. Itu keluar. Apabila keluar daripada kemaluan, tak kira apa-apa yang keluar daripada kemaluan depan atau belakang, hakikatnya membatalkan wudu. Jadi mereka nak sembahyang macam mana? Sedangkan mereka sah mengikut orang yang sejahtera dengan orang tadi, seumpama tadi. Sebab dia tak ada masa kosong, melainkan akan berlaku benda yang mengikut adatnya membatalkan wudu. Oleh yang demikian, mereka ni dikira hukum lain, dikira darurat. Tabihul mahzurat, darurat membolehkan perkara yang asalnya dilarang. Asalnya tak boleh. Kamu semaya apa prek ketuk ni. Rupa-rupanya tak berhenti. Imam, jadi boleh dah makmum ikut imam yang sentiasa terkentut. Tak mau apa sedar ni itu saya tak boleh, saya kena sembahyang semula lama, perek tak berhenti. Tetapi ulama kata sah. Dah kamu belajar, yakin. Dia dah beritahu sah mengikut orang yang sejahtera. Kita ni makmum mengikut imam yang salis, yang besar tadi. Sah boleh ikut. Kalau takdir dia je yang baik bacaan, dia je yang lebih berusia, dia yang akhlak baik, dia yang dihormati, ada kat dia semua. Ketuk, sentiasa ketuk pun dia juga, ada juga kat dia. Jadi dia yang terlebih layak, boleh ikut, tak ada masalah. Cuma masalah orang yang keluar kencing atau mazi, kalau angin tak ada masalah. Angin keluar, dia tidak menjadikan pakaian ataupun tubuh kita bernajis. Dia keluar, tetapi kalau air kencing, kena, dia panggil kena apa? Kena ikat, bukan ikat juga, cuma kena balut ataupun kena tahan daripada air kencing keluar. Balut pula ada cara. Bukan tak boleh balut super mamia, tak boleh. Jadi suka pocong gitu tak boleh. Dia ada had dia.
Pakai pempersan. Pampers tak boleh. Sebab ada cara dia nak balut. Bagi orang kalau takdir lah, contoh sama ada darah perempuan istihadah, kalau lelaki kencing, masalah contoh. Jadi kalau dia sembahyang pakai underwear saja ataupun pampers ni dikira pakaian, bukan dia dikira pembalut ataupun benda yang menghalang. Benda yang menghalang. Tak apalah, kita tengok di masa-masa macam mana keadaan. Benda yang menghalang. Apabila kita pakai begitu, itu dia panggil pakaian ataupun underwear kita lah. Kita letak tisu kat underwear kita, supaya kalau keluar pun lekat kat tisu je. Tisu tu dikira pakaian. Sebab ulama kata kalau nak balut, kalau orang perempuan jangan sampai keluar, tembus darah dia kepada pakaian luar. Kalau dalam kitab dia suruh buat macam mana? Sumbat dengan kapas atau percakain. Itu kalau kita dahulu. Dia percakain sebab dahulu payah nak dapat benda lain, kapas-kapas. Tutup dulu kat lubang tu, baru kita pakai underwear. Jadi darah tu tersekat kat situ, tak keluar. Kalau lelaki, tadi tak boleh kukus Muhammadiyah tadi. Nak macam mana kalau lelaki? Balut juga lelaki, dia nak sombak macam mana? Tak boleh, dia kena balut. Cuma balutan dia, kata ulama, kalau dia balut melepasi tahap hasyafah. Hasyafah ni lekuk kemaluan lelaki. Atas pada tu, maka kalau keluar kencing kena balutan, batal sembahyang dia. Sebab dia bukan balutan, dia cucuk umpama pakaian. Sebab banyak. Jadi dia hanya boleh tutup setakat hujung kemaluan. Kita makan lah, kita cerita setakat tu. Kat lekuk ke hadapan, balut macam mana? Nak balut macam mana? Balut sendiri ya? Nak buat sendiri macam mana sekalipun. Tak perlu seletik nampak segitu kan, pandang-pandang. Tapi itulah, kalau kita balut keseluruhan sampai kepada, minta maaf, batang kemaluan, kalau keluar kencing, batas sembahyang. Sebab dikira lebihan tu bukan balut dan dikira seumpama pakaian. Dari kita sebut macam tu. Manakala angin dia keluar. Kalau kita tutup lubang punggung supaya tak keluar angin, ya itu memang tak batal, tak ada masalah. Masalahnya yang sentiasa keluar angin. Tutup tu meletup pula dalam, angin tak boleh keluar. Tahu ya Allah. Kemudian wudu. Wudu orang yang sulus tadi. Wudu orang yang sulus tadi, orang yang beser kan dia bagi. Orang yang beser tadi, apabila contoh dia sentiasa terkentut ataupun sentiasa keluar kencing, dia kena basuh, balut, tunggu habis wudu, tunggu solat. Tak boleh tunggu. Kecuali dia hanya boleh tunggu perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Tu je dia boleh tunggu. Masuk waktu, yang pertama mesti masuk waktu. Masuk waktu sembahyang, dia bersihkan kemaluan dia. Kalau istihadah pun dengan keluar darah, perempuan keluar darah pun macam tu juga. Dia bersihkan dulu kemaluan, kemudian dia sumbat sikit dengan pecah kapas sebagainya supaya tak keluar. Kemudian dia terus ambil wuduk. Kemudian dia boleh melakukan perkara yang berkaitan dengan sembahyang. Contoh, dia nak pakai pakaian menutup aurat, dia nak pergi ke surau atau masjid, dia nak tunggu dia ni jemaah didirikan, tunggu iqamah. Lama tunggu. Akhirnya air kencing dia tu keluar kat balutan dia, tapi tak nak pakai kat balutan. Tak apa. Tak apa. Kat balutan tak sampai keluar setakat balutan tu. Kalau kena pakai yang luar, tak boleh dah, batal. Jadi dia boleh tunggu. Kalau kata lama sedikit, lambat naik iqamah, dia boleh tunggu. Tetapi kalau dia sembahyang seorang, dia tak boleh tunggu walaupun sekejap. Dia sudah semua sekali, tiba-tiba ada telefon, cakap sekejap. Dia cakap sekejap 2-3 minit, dia kena buka semula balutan, basuh balik, balut semula balutan yang baru, ambil wudu, maka terus sembahyang. Masuk terus sembahyang, pakai pakaian bersih, hadap kiblat. Kalau nak azan dulu pun boleh, nak iqamah pun boleh, kemudian terus sembahyang. Tak boleh melakukan perkara yang selain daripada untuk melakukan pekerjaan sembahyang. Ustaz, adakah orang yang macam ini dia terlepas daripada tuntutan sembahyang berjemaah? Macam mana dia punya pemberatan dia tu?
Ada kelonggaran tak orang macam ni? Setakat ni kelonggaran tak ada sebut untuk orang yang sulus. Untuk orang yang sulus tidak disebut kelonggaran. Sebab kelonggaran meninggalkan sembahyang jemaah dia sama dengan kelonggaran meninggalkan sembahyang Jumaat. Kelonggaran, kalau kata tuntutan jemaah tu fardu kifayah, kalau dia tak datang dosa tak ada orang, tapi dengan sebab keuzuran tu dia boleh tak datang walaupun jemaah tidak didirikan. Jumaat pun boleh dia tak datang, dia sama. Keuzuran dia cerita kat depan tajuk terakhir sikit lagi dalam satu muka surat dia lagi. Dia masuk kat tatimah penutup iaitu orang yang dikira uzur untuk hadirkan berjemaah kal jumu'ati, seperti juga uzur meninggalkan Jumaat. Sama dengan kisah dia akan bicarakan. Wa qa'imun bi qa'idin, orang yang berdiri boleh tak mengikut orang yang sembahyang dalam keadaan duduk. Maksudnya duduk ni bukan dia sengaja duduk. Kalau sengaja duduk untuk sembahyang sunat sah, untuk sembahyang fardu tidak sah. Yang ni orang yang tak mampu berdiri. Dia tak mampu berdiri, kita nak ikut dia. Kita nak ikut dia. Kenapanya dia tak, aku tak mampu berdiri kat aku dia, aku tak mampu berdiri nak duduk payah aku kat belakang tak apalah, mudah sikit nak bergerak. Bil qaidin ikut. Sebagaimana ada seorang jemaah kat kota Damansara, dia datang, dia tanya, "Ustaz, saya kat rumah saya, kadang-kadang saya sembahyang kat rumah berjemaah dengan isteri. Jadi saya ni tak lagak berdiri lama. Saya berdiri sekejap saya duduk. Isteri saya mampu berdiri, boleh tak isteri saya ikut saya?" Dia duduk, isteri dia berdiri. Jadi ulama kata boleh, tak ada masalah. Kat Mesir pernah saya sekali imam tua usul. Imam tu imam memang baguslah. Tengok dengan mukanya jernih, janggut dia putih nampak, pakai sumpah apa tua. Dia satu hari tu dia tak mampu berdiri, sebenarnya duduk. Makmum kat belakang berdiri. Dia tak mampu nak bangun. Boleh mengikut orang yang berdiri, mengikut orang yang dalam keadaan duduk. Wa mutawaddi'un, dan orang yang berwuduk mengikut orang yang bertayamum. Macam mana pula? Bukan masalah tidak ada air, masalah tidak boleh menggunakan air. La talzumu i'adah, syarat dia tayamum tu tayamum yang tak wajib ulang sembahyang. Yang ni macam-macam bersih kalau tuan-tuan dengar. Yang ni payah sikit. Orang yang tayamum dia ada satu yang wajib ulang sembahyang dia. Orang yang tayamum la talzamuhu i'adah, tak wajib ulang, dia ada dua. Orang sekarang bermudah-mudah, dia kata tak apa tayamum tak wajib ulang dah sembahyang. Tayamum yang mana? Tayamum dia ada dua, satu tak wajib ulang, satu wajib sembahyang semula. Mana yang wajib sembahyang semula? Yakni tayamum orang yang balut, ada balutan pada anggota wudu. Yang ni banyak ni berlaku ni masyarakat kita ni. Aksiden balut tangan, jatuh pokok rambutan balut kaki. Banyak tu macam tu. Kemudian main bola, tanduk bola, luka kepala. Sebab dia tanduk tiago, nak tanduk bola kena tiago, luka kepala pula. Balut kepala sini pula, jahitan pula, macam mana? Kena pukul dan sebagainya. Jadi kalau balutan tersebut dia ada dua. Satu balutan di anggota wudu, muka dengan tapak tangan. Yang ni kena faham betul-betul. Banyak orang pak muda-muda yang saya belajar dengan dua orang guru saya, dia beritahu ada pecahan dia. Baik, contoh satu anggota wudu, maka sama ada tangan atau muka, anggota tayamum. Satu lagi kaki. Beza balut kat tangan dengan balut kat kaki, ada perbezaan. Balut kat tangan ini anggota wudu. Jadi anggota tayamum. Contoh orang ada balut kat sini, dia nak sembahyang. Kita tengok dia macam mana sembahyang. Orang ada balut tangan.
Pernah jumpa ada balut kat sana? Apa nak? Bukan balut kat sini, kat situ ahli tinju, bukan ini balut kat sini. Dia pasangkan atas tu. Pernah Dia tengok? ajak. Pernah tengok di sini? Saya sendiri pernah Ustaz. Dulu balut, jadi saya ambil duduk kata kat atas. Buat syarat. Nanti dulu jangan mengaku lagi nak cerita atau cerita. Orang kata buat gitu. Contoh orang lain. Kita contoh orang lain. Jadi masalah balut kat sini. Masalah balutan kat situ, kalau kita belajar nanti insya-Allah lah permintaan JK nak belajar semula bab sembahyang, mungkin kita mula dengan lambat lagi lah tahun depan. Kita mula tahun depan. Allah, kita pergi ambil balik sedikit ya. Sebab salat berjemaah. Baik, kalau balutan kat tangan, masalah dia kita belajar bab ambil wudu. Yang Haji kata sahabat kata. Belajar bab ambil wudu. Ambil wudu ni kalau ada cat sikit macam mana? Tak sah. Kita mau kita rata sembahyang ada cat sikit menghalang air, tak sah. Wajib hilang apa-apa yang boleh menghalang air. Tiba-tiba ada balutan simen. Kena ada air? Tak kena. Macam mana nak sah wudu? Tapi dah balut. Ya, sebab balut. Bila balut tak sah. Bila tak sah ni dia ada satu cara lagi. Wudu dalam keadaan balutan. Kalau dalam kitab fiqh bahasa Arab dia sebut jabarah. Satu bab dalam bab wudu pecahan dia, dalam bab tayamum jabarah. Orang yang ada balutan pada tubuh dia, pada anggota wudu. Apabila mereka ambil sembahyang, basuh muka boleh, tak ada masalah. Kamu ada yang boleh angkat tangan ataupun tak boleh, dia guna sebelah tangan. Okey. Apabila dia nak basuh, dia sahaja aku berwuduk, niat pun lain dah. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat. Nawaitul wudu' al-istibahati solat. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat. Kata ulama, bukan wudu niat kita bukan angkat hadas, sebab hadas tidak terangkat. Sebab apa hadas tidak terangkat? Tak kata. Tak kata tak terangkat hadas. Biar faham kat situ dulu. Sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat. Tu je. Baik, sudah basuh muka, sekarang basuh tangan. Basuh tangan. Balutan kat mana? Contoh kat mana? Sini ke sini ke? Iyalah. Sini ke sini. Sini okey. Ada. Okey, sini ke sini contoh. Bagi balutan situ. Jadi dia nak basuh kat sini tak boleh. Kat sini hujung. Situ yang dia boleh basuh. Basuh dulu kat boleh basuh. Boleh basuh boleh. Kat sini tak boleh ada balutan. Kat sini tak boleh Ustaz, kita ada simen lah. Kalau nak basuh juga kena gerudi dulu. Gugup. Kena gerudi dulu baru boleh basuh. Jadi darurat kat situ tak boleh. Kamu dia sudah masukkan tangan ni boleh basuh tak? Dia kira satu anggota dia. Kalau rukun wuduk pun dia kira satu lah, membasuh kedua belah tangan. Dia kira satu je ni. Walaupun ada dua tangan, rukun tu satu je. Sebab tu tak kisah nak kiri dulu ke, kanan dulu ke, boleh belakang. Tak, nak celup dua-dua selalu pun boleh, tak ada masalah. Dia kira satu anggota. Baik, apabila macam tu basuh yang boleh? Boleh basuh. Sekarang kita nak sapu kepala nanti dulu. Sebab apa? Tak kata nak basuh kepala apanya, tak kata lagi. Syarat dia rata baru boleh pindah rukun wudu. Selagi tak rata tak boleh pindah. Jadi buat macam mana? Kat sini tak boleh. Kat sinilah masalah jabarah, masalah dah balutan. Dia kena tambah satu lagi nak ganti kat sini, iaitu tayamum. Dia tayamum. Supaya tayamum orang yang sakit tak boleh kena air. Tak boleh kena air, dia terbakar kat sini. Tak boleh kena air, nak basuh tak boleh. Dia tayamum, nak tayamum semua, sini boleh kena air. Dia ada pecah macam tu. Yang kata tak boleh kena air tu, kalau seluruh tubuh dia tak boleh kena air, kena penyakit kulit ke terbakar sebagainya, semua tak boleh kena air, tayamum saja. Sekarang dia ada balutan. Baik. Apabila macam tu, dia kena lap dulu. Sebab muka tak boleh basah. Lap dulu, tangan lap. Sebab nak debu yang kering. Syarat tayamum debu kering, bukan debu basah. Debu tanah yang kering. Jadi apabila begitu, ambil debu, carilah mana-mana debu yang bersih. Tak kira lah, kita cari ataupun beli kat farmasi. Kemudian sunat nipiskan.
kita tayamum. Sahaja aku tayamum menggantikan tempat yang tak ada wudu. Tayamum jabbarah mengganti tempat ni. Atau kemudian apabila sudah muka nak sapu tangan, boleh sapu dekat sini. Tak boleh juga, dia duduk dalam ni. Inilah talzumuni, dia bicara ni tayamum yang boleh, yang wajib ulang sembahyang ataupun tak wajib ulang sembahyang. Nak tayamum tak boleh, melainkan setakat tu. Okey, sapu dulu setakat boleh, setakat ni yang boleh, yang ni sapu boleh semua. Sudah setakat tu, sambung wuduk balik, sapu sebahagian kepala, basuh kaki, baru boleh solat. Itu pun solat dia wajib ulang. Sebab apa? Tayamum dia pun tak sempurna juga. Sekadar nak boleh sembahyang. Yang ni saya belajar dengan Ustaz Faisal. Bukan Faisal, dia dua orang kat Mesir dahulu. Faisal seorang, Faisal seorang, dua-dua belajar Pakistan. Ustaz Faizal tu yang hebat Hajar Sirah tu, yang pensyarah UM tu. Ustaz Faizal. Faizal Tehrani tu. Faizal Tehrani kan Faizal? Tehrani kan. Tehrani apa? Yang hebat Hajar Sirah tu. Itu Syiah. Itu Syiah. Mana yang mana? Dia ada juga nama Faizal Tehrani lah, tapi Syiah. Dia dua, Faizal dengan Faisal. Yang saya belajar dengan Faizal. Yang ni Ustaz Faisal tu yang pakai sokong. Syiah ya? Wallah. Jangan talah tuduh orang sudah. Okey, baik. Tak apalah, yang seorang tu Faizal, dia belajar Pakistan lama juga. Dia orang macam tu. Kemudian tak silap saya pernah tanya sendiri Syekh Nuruddin pun, dia pernah macam tu juga. Mbak Jabar sudah makan nasi, saya tanya dia. Sudah dia makan tak basuh tangan apa, saya tanya, minta maaf saya nak tanya sebab banyak sangat besi. Besi tu banyak sangat. Jadi kita cari orang alim, kita tanya. Belajar dah sebelum ni ya. Tanya dia nak ambil kekuatan lagi. Terus saya tanya dia, macam itulah cara. Kalau balut tangkap kaki lah, sebab balut tangkap kaki sembahyang tak perlu ulang. Sebab apa? Sebab tayamum sempurna. Yang tak sempurna, wudu. Jadi tayamum itu sempurna, dia betul-betul menampung ketidaksempurnaan wudu. Yang tadi dia nak tampung juga, tetapi dia sendiri pun tak sempurna. Kat situ sembahyang dia wajib diulang. Sebab tu dalam kitab kita sebut wa mutawaddi'un bi mutayammimin, seorang yang berwuduk mengikut orang yang bertayamum la tazamu i'adah. Orang tayamum tadi dia tak perlu, tak wajib ulang sembahyang dia. Berarti ada orang tayamum wajib ulang sembahyang. Dia ada pecahan macam tu pula. Ni kitab Fathul Mu'in, syarah dia I'anatul Talibin. Wa kuriha, dan dimakruhkan iqtida'un bi fasiqin, mengikut orang-orang yang fasik. Orang fasik, siapa orang fasik? Orang fasik ni sebagai ulama apa dia ni takrif terjemahkan sebagai seorang yang senantiasa dengan dosa kecil. Dia ringan-ringankan dosa kecil, akhirnya dia sentiasa buat. Ataupun orang yang jarang-jarang melakukan dosa besar. Dia buat juga dosa besar, jarang-jarang sekali buat, jarang-jarang sebab ni orang fasik dia kira. Dia jarang sekali, 2, 3, 4 hari sekali dia buat dosa besar. Tertinggal sembahyang ke, dia mengumpat orang ke, dia bertemu orang ke. Kalau yang dosa kecil ni antaranya mata tak jaga. Kita tengok perkara yang haram, kita tengok ni dosa kecil. Ulama kata walaupun dosa kecil jangan pandang kecil. Sebab kata ulama tasawuf, kalau dosa tu kecil maka kamu anggap dia kecil, remeh, maka dosa tu jadi besar di sisi Allah. Kalau dosa tu besar, tiba-tiba kamu pandang dia memang besar sehingga kamu rasa betul-betul takut, betul-betul gurung, insya-Allah dia jadi dosa yang ringan di sisi Allah. Dosa kecil tu tak apa, dosa kecil jadi besar, Allah nak apa payah. Tetapi kalau buat kesalahan besar, kita pun memang rasa, ya Allah, apalah aku boleh tinggal semuanya, ya Allah.
kita puasa berat tu, insya-Allah di sisi Allah jadi kecil. Maksudnya mudah Allah nak ampunkan kesalahan. Ulang balik Ustaz tadi, Ustaz dia apa? Makruh ikut imam yang itu. Makruh mengikut imam yang fasik. Fasik berarti kalau ada dua, kita pilih yang elok. Kadang-kadang sama-sama main bola, siapa nak jadi imam ni. Nah, tiba-tiba kita tahu dia main bola suara pendek, ni fasik. Buat dosa. Buat dosa dia fasik. Nah, dia pakai suara pendek, nampak lutut dia seumpamanya. Yang ni orang fasik. Kalau boleh elok daripada jadi imam. Kalau sekalipun tidak ada orang lain, sekalipun tak ada orang lain, dia je ada, makruh lebih baik semaya seorang, kata sebahagian ulama. Waqila, ada sebagian ulama mengatakan kilnya biasanya pendapat yang sedikit lemah, la yasihul iqtida, tak sah kamu ikut orang fasik. Tu ada pendapat lemah lah. Kalau pendapat yang kuat, maka makruh. Jadi kita pilih-pilih jugalah orang yang nak jadi imam. Nombor satu kita pilih janggut panjang. Tidak, tak ada sebut dalam kitab janggut panjang. Itu bukan nombor satu, tak ada nombor pun. Yang pilih dia jaga pakaian dia, dia jaga pergaulan, jaga tutur kata, cerita dia orang ni, ustaz dia ni orang bagus, ustaz. Tu orang macam tu. Tu cerita dia. Tetapi mesti cukuplah syarat-syarat yang sebelum ni. Jangan nampak bagus saja, baca tela tak nak. Nah, itu cukuplah, cuma dari segi syarat-syarat tambahan sahaja. Wa kuriha iqtida aidan iqtida'un bimuswasin. Dan makruh juga mengikut orang yang was-was. Baca ulang banyak kali ataupun ulang pergerakan banyak kali. Ada orang yang was-was, makruh kita ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut dia. Kita tengok dia, tengok jam, tengok dia, tengok jam. Daripada separuh masa pertama sampai separuh masa kedua. Ulang perkara sama. Wa aqlafa. Tengok. Dan orang yang tidak aqlaf. Wa aqlaf ni orang yang tidak bersunat. Wa huwa alladhi lam yukhtan. Mereka tidak dikhatan ataupun la yakhtan, tidak berkhatan. Mana tahu? Kita tahu dia bersunat. Kita tahu kalau dia bersunat. Sudahlah. Macam mana kita nak tahu? Maka nak masak dulu, masak dah. Tengok masak tu, dah tulis tu. Sunat ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu? Kebetulan tahulah. Gitu dah. Kebetulan kita tahu, dia bercakap kawan baik, apa semua sekali. Dia kata, insya-Allah lah cuti bulan 12 ni aku nak kata. Betul. Kamu kan nak kamu, aku nak dengar sekali lagi. Aku sendiri, kamu sendiri. Lepas tu, tak apalah, hari ni kita lewat ni, kita sembahyang dua. Siapa nak jadi imam? Yang tak pakai tapi geledah jadi imam, yang pakai tapi geledah bonceng belakang. Itu bahasa tu guru pondok yang tua. Baik. Wa aqlaf, berarti orang yang tak berkata sah solatnya. Habis kenapa kita kata kanak-kanak tidak sah yang tak berkata? Sebab kanak-kanak biasanya dia lalai dari segi nak bersihkan najis. Bukan masalah kulit kemaluan depan tu najis. Dia panggil apa? Aqlaf tu tak. Dia panggil satu lagi qulub. Bahasa Arab tu qulub, bahasa Melayu qulub. Dia panggil qulub. Qulub ni najis yang ada dalam kemaluan lelaki yang tidak bersunat. Yang warna putih, dia panggil qulub bahasa Arab. Bahasa Melayu pun qulub. Bahasa Subang qulub juga. Qulub jugalah. Ya tu masalah kat situ. Dia tak pandai nak bersih budak-budak. Kalau dia orang tua dah contohnya, dia boleh bersihkan
Cuma jadi suka. Cuma dari segi hukum makruh, dari segi mengikut imam yang masih belum berdata. Sekarang ni tak ada lah. Sekarang ni tak ada. Tapi boleh jadi ikut kanak-kanak umur 12 tahun. Ada setengah tempat jadikan kanak-kanak sebagai imam. Trend sekarang. Dia kalau dari segi bab turutan orang, nombor satu, betul dah lah. Nombor satu, afdal, orang yang paling arif, orang yang paling mahir dalam seluk-beluk hukum berkaitan sembahyang. Orang nombor satu layak jadi imam. Yang nombor dua, kalau sama-sama berat, sama-sama orang belajar, sama-sama orang menguasai ilmu sembahyang, baru dia panggil ahfaz. Cari orang yang terlebih banyak hafal Quran. Tapi kalau bertembung, yang ni tak banyak Quran, tapi dia ni bab hukum sembahyang, alhamdulillah. Yang ni pula bab hukum sembahyang kurang, tapi di bab hafiz Quran, masya-Allah, habis 30. Mana lebih layak, lebih aula, lebih afdal menjadi imam? Orang yang afqah, orang yang paling memahami hukum hakam dalam sembahyang. Yang tu lebih utama berbanding orang yang hafiz. Sekarang orang tua dengan kanak-kanak, kalau takdir orang tua ni walaupun dia tak hafiz, tapi dia orang yang lebih mengetahui hukum sembahyang, dia terlebih layak. Bukan letak anak-anak kat depan. Tapi kalau orang tua ni jenis orang panggil tak pakai kerja, dah lah tua tak erti pula bab hukum hakam sembahyang. Yang ni budak lebih kurang tahu sikit-sikit. Bab hafal Quran, budak-budak lebih banyak hafal Quran. Budak tu lebih layak. Lalu dia kata, saya dah ada isteri. Budak tu tak ada. Ada isteri nombor 4 ke nombor 5, baru ambil kira. Bukan isteri 4, nombor 4. Maksudnya selepas tu dia nak yang warak. Siapa? Kalau sama-sama hafal Quran 30, sama-sama fakih bab sembahyang, dia cari aurat. Siapa yang terlebih warak? Sama juga. Sama juga. Kalau sama juga orang sama warak, dia cari orang yang asing, yang terlebih tua. Dia cari macam tu. Tahu berapa? Aku 57. Aku 57 juga sendiri. Tengok hari bulan sama 31 Ogos, dua-dua hari merdeka. Kita ni macam mana sama-sama merdeka ni? Kalau sendiri juga. Sama belajar pondok, sama habis Quran, sama warak, tengok umur sama juga. Dia cari, dia balik antara lagi dia ambil kira siapa yang ada isteri. Dua dia. Ada juga sama-sama isteri. Kalau sama ada isteri, siapa yang paling banyak isteri? Memang begitu disebut dari kita. Siapa paling banyak isteri? Berarti kalau perempuan tu tahu suami dia banyak isteri, hebat rupanya. Tapi tak nak juga, cerita dia tak nak juga hebat. Biarlah abang tak payah jadi hebat lah. Cari hebat lain. Dia ada, tak silap saya kalau dalam kitab Qalyubi wa Umairah, dia sebut rasanya 8 ke 10 lapis. Kalau sama, ikut akan ada tidak sama. Tu dari segi aula, bukan kata salah orang lain jadi imam, tak, dari segi kalau kita tengok dia lebih layak bagi dia afdal. Sebab tu orang yang tahu, walaupun kita orang tempatan kadang-kadang syekh besar datang, imam turun lah, dia tahu syekh lebih layak dia berbanding. Kalau syekh sama syekh, dia sama lebih warak pula. Sama ulama ni, dia tak nak. Waktu pula tak nak, dia tak nak ke depan. Sebab tahu depan ni tanggungjawab. Dia nak pikul tanggungjawab belakang, dia tak nak pikul tanggungjawab besar-besar. Orang alim lain. Allah, kita pun tak nak juga, betul tak? Bagus tu. Kita pun tak nak pikul tanggungjawab juga. Tak boleh muat. Mau kenal apa? Mau kenal 3 lain ni pakai tak bahasa. Jadi imam. Tak nak jadi imam. Allah. Tapi betul dah hakikatnya sebab jadi imam ni tanggung, makmudahkan. Bergerak sebenarnya jadi imam.
Jadi makmum berat sebab kena tahu muafiq tersebut. Jadi imam berat sebab dia kena tahu hukum hakam nak jaga makmum dan banyak lagi yang berkaitan. Baik. Wa kuriha aidan iktidak di musfasul akhlak la bi waladi zina, dan tidak makruh mengikut seorang imam yang asalnya adalah anak zina. La yakrahu iktidak bi waladi zina, tak makruh. Oh, yang tak berkata makruh. Nah, tiba-tiba kita tahu dia melatih dia jadi imam. Alah, dia tak ada ayah tu. Bila tak ada ayah, tahulah berarti anak zina. Ada agama tak ada biasa pun. Anak zina dengan tak zina, dia tak letak satu keutamaan dari segi menjadi imam, salah satunya zina ataupun tidak. Agama tak letak kat situ. Lagipun yang berzina tu kan dia tak salah apa-apa. Dia tak salah, yang salah oleh tua dia. Jadi tak boleh sampai nak tanggung banyak sangat kekurangan dengan sebab orang lain yang salah. Agama tak dikira betul. Walaupun anak zina ada, dia tetap seorang yang orang mulia, orang biasa. Walaupun dari segi tengok nasab dia nampak tak comel, yang tak comel tu mak dia, bukan dia. Lakinnahu khilaful aula, walaupun tak makruh, boleh ya, boleh. Takkan tetapi khilaful aula, bercanggah dengan yang terlebih utama. Maksudnya kalau kita ikut yang makruh, dia boleh mengganggu pahala berjemaah. Tetapi kalau khilaful aula, siapa yang lebih banyak pahala apabila kita ikut? Berarti kalau ada dua orang berzina dengan tak berzina, kita lah yang tak berzina lah. Sebab yang berzina walaupun tak makruh, dia panggil bercanggah dengan yang terlebih utama. Dia ringan sedikit berbanding dengan yang makruh tadi. Waqta rasulki wa man tabi'ahu intifa intiqal karahati iza ta'azzarat jama'atun illa khalfa man tukrahu khalfahu. Dan memilih oleh Imam Syuuti dan sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ternafi makruh apabila keuzuran iza ta'azzarat, apabila tak dapat dilaksanakan jamaah melainkan dengan mengikut orang seumpama tadi. Dia kena ikut juga orang fasik, contoh, ataupun dia kena ikut juga orang yang tak berkhatan, contohnya. Tak ada, kalau tak ada dia tak boleh buat jemaah. Ayat orang lain tak berani nak jadi imam, dia aja kalau nak buat jemaah. Kata Imam Syuuti, berarti dalam mazhab kita Syafi'i ada dua pendapat. Ada dua pandangan, boleh kita raikan kedua-duanya. Bal ya afdal al-akhirah, bahkan kamu berjemaah dengan dia, kata Imam Syuuti, lebih afdal daripada kamu sembahyang seorang diri. Maknanya tak salah lagi ni tu ustaz. Kalau saya kata saya cikgu kan, ada anak murid saya kat depan, saya kata lambat, saya boleh follow dia lah. Maknanya tak ada masalah lah. Tak ada pandangan dia orang kata macam yelah saya ikut budak dia dah sembahyang kan. Jadi saya imam sekali dengan budak-budak lain, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tengok kepada permasalahan tadi. Dia siapa? Budak. Baik. Sekarang dia arif bab hukum sembahyang, dia tahu sembahyang. Tapi kalau dia kurang arif dari segi afdal tu, tak afdal lah dia jadi imam. Ya, tetapi tetap dari segi tak sampai tahap makruh. Tak salah lah kalau saya ikut dia, saya jadi imam, tak ada masalah. Tak ada masalah, dan dia dah sembahyang, kita ikut dia. Kita ikut dia lah. Sebab kita nak pahala jemaah kan. Kita ikut dia lah, dah tak salah. Kita ikut kanak-kanak sebab sok mengikut. Tambah-tambah dah besar dah. Dia dah jadi satu, dah jadi dua, kita dah dia sembahyang kan. Kita follow dia. Kita follow dia. Baik, kalau mata-mata kita takut terlepas jemaah, tak salah. Sebab mengikut kanak-kanak yang mumayyiz dah sah dah. Asalkan dia sah lah. Dari segi hukum sah, boleh ikut, tak ada masalah. Nah. Wajazama Syekhuna Akbar, berkata Syekhuna Imam Ibn Hajar bahawasanya kalaulah yang ada tu imam fasik tadi juga, kata dengan Syekhuna bahawasanya kamu semaya seorang terlebih afdal. Jadi dia khilaf dah dalam masalah tu. Waqla ba'du ashabina
walau jadi lima qala Subki, dan berkata sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, yang kuatnya di sisi kami adalah pendapat Imam Subki bahwasanya kalaulah yang ada hanya imam fasik ataupun imam yang was-was seumpamanya, maka tetap kamu terlebih baik berjamaah dengan mereka. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada soalan? Ustaz, tayamum tadi kita habiskan wudu dulu, baru tayamum ataupun masa wudu kita tayamum? Baik. Bab tayamum tadi kita nak habiskan wudu dahulu ataupun kita nak berhenti separuh. Tengok pada tempat. Kalau tayamum tu kalau yang ada balutan kat muka, sudah basuh muka, berhenti kena tayamum. Dia ikut tertib. Kalau balutan kat tangan, basuh di muka sahaja aku berwuduk untuk membolehkan aku solat. Kemudian basuh tangan yang boleh basuh, yang ni tak dapat, okey, berhenti. Kemudian tayamum, sudah tayamum, baru sapu kepala dan basuh kaki. Kalau balutan kat kaki pula, ambil wuduk dulu sahaja aku berwuduk membolehkan aku solat. Kemudian basuh kedua belah tangan, boleh basuh kepala, boleh kaki sebelah, boleh sebelah berbalut. Berarti kat situ baru ada kekurangan. Habis sudah basuh kaki, baru tayamum. Dia mesti tertib macam tu, tepat dia. Wallah. Astagfirullahaladzim. Ada sila. Dia baik tayamum kalau dah balut tangan, tempat mana kita boleh sapu? Tak tu. Tempat yang boleh sapu mesti sapu. Kalau kata berbalut kat sini yang berbalut kan, dia kena sapu dua-dua. Jadi kalau dia nak sapu dua-dua, dia tak boleh angkat. Kalau angkat dia jadi mustakmal, maka dia tepuk sekali lagi lah untuk sapu kat belakang. Jadi mustakmal. Sebab nak lari ke atas ni dia jadi mustakmal, terangkat daripada kulit yang asal dan naik ke atas tempat simen, baru nak sambung semula. Itu jadi mustakmal, kita tepuk sekali lagi. Dia sunat sekali tepuk, tapi kalau tak atas sekali, dua kali tepuk. Bukan, tapi dia bukan nak atas seluruh sebenarnya. Tayamum dia ambil lalu ya, bukan kata kena rata semua. Kalau kata kena rata betul-betul, syarat dia suruh kau dulu, dia bukan suruh tepuk dah. Jadi bagus rasa tu bagus. Kalau itu dia jadi mustakmal. Baik. Ataupun situlah sikit, hujung dah sikit. Baik, kita suruh orang lain sapu. Suruh dengan wudu, kita tak mampu ambil sendiri air, suruh orang lain wudu ke kita niat dalam. Contohnya tayamum, kita nak gerak pun tak boleh. Kita nak gerak pun tak boleh. Siapa nak tayamum? Nak gerak di situ ya, tak boleh pergi mana-mana. Orang lain lah tolong. Kita niat lah, kita niat. Semburan boleh, tapi kena gosok. Sebab syarat wudu ni basuh. Apabila basuh, dia beza dengan sapu. Kepala sapu, muka tangan basuh. Basuh ni kata ulama, air tu mengalir. Yang sapu ni kena je, tak mengalir pun tak puasa. Sebab sapu tu dia beza. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Fagsilu, basuh muka dan dua tangan kamu hingga siku. Kepala Allah kata fansahu, sapu. Apa beza sapu dengan basuh? Kata ulama, basuh ni air mengalir. Sapu ni tak
tak apa dah. Sebab tu kalau wuduk kita basuh ke tangan, letak gitu tak sah. Air setakat lekat, dia nak air tunggu. Kalau air banyak mengalir tak apa, sebab tu guna spray sat gosok. Gosok tu dia pergi dah. Dia walaupun sedikit dia dah dia kira mengalir. Tak semestinya siapa mengalir titik, yang tu beratlah kapal terbang ya. Yang ambil untuk pasal kapal terbang. Dia setakat itu sekadar boleh seret air tu dia bagi. Sebab tu orang ajar juga seperti ni sat. Nah, kalau yang kat pukul sat. Mak orang ni tengok banyak kan. Wallahu a'lam. Ya, nanti saya kata dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kurang jelas lagi boleh tanya buat waktu tu awal tu boleh halillah insyaAllah. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Tuhan kami, manfaatkanlah ilmu yang Kau ajar kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat dan taat. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah kepada kami rezeki yang halal, luas dan berkah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan, anak-anak, ahli keluarga yang saleh dan salehah. Ya Allah ya Tuhan kami, hidup kami di dunia sementara sahaja. Sudahilah kehidupan kami dengan kesudahan yang baik. Jangan Engkau sudahi kehidupan kami dengan kesudahan yang buruk. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau redai. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.